Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Fatihah binti Muhammad Zanur, 17 DTK 21F1028. Hari ini saya akan membentangkan faktor persekitaran geofizikal mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Pengenalan, apa itu geofizikal? Geofizikal ialah cabang sains semula jadi dengan proses dan corak dalam persekitaran. Contohnya, atmosfera, hidrosfera, biosfera dan geosfera. Penyelidikannya kerap bersifat disiplin dan menggunakan pendekatan sistem. Persekitaran geofizikal lazimnya sesuatu etnik yang mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya bergantung kepada persekitaran kawasan geografi tertentu. Geofizikal Tanah Melayu adalah sebuah semenanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka. Sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Contoh sumber dan produk yang menjadi asas barang dagangan. Yang pertama, emas. Yang kedua, getah. Yang ketiga, padi. Dan yang keempat, biji timah. Berikut adalah faktor yang menjadikan laluan pergerakan perdagangan. Yang pertama, kedudukan geografi yang strategik. Yang kedua, terletak di laluan perdagangan timur dan barat. Yang ketiga, muara Sungai Melaka yang dalam. Yang keempat, bentuk muka bumi yang berbukit bukau. Yang kelima, tempat pertemuan angin monsun timur laut dan barat daya. Dan yang keenam, terlindung daripada tiupan angin monsun. Kesimpulannya, negara Malaysia ini terdapat banyak kawasan yang sesuai untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan penduduk setempat. Selain itu, ia juga boleh dijadikan kawasan perdagangan kerana ia terletak di tengah-tengah laluan pedagang. Hal ini dapat meningkatkan ekonomi negara serta menjadikan negara terus maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfaruk bin Muhammad Zulkifli. Nombor matrik saya 17 DTK 21F1018. Kelas DTK 2B. Hari ini saya akan membentangkan tajuk faktor persekitaran, geofizikal dan mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Geofizikal di Tanah Melayu. Geofizikal merupakan salah satu aspek utama geografi yang membincangkan tentang fizikal bumi. Geofizikal merangkumi beberapa bahagian yang penting seperti ekosistem, lautan, iklim, batuan, tumbuhan dan haiwan liar. Persekitaran geofizikal juga berkait rapat dengan etika yang peradaban kerana pembentukan sesuatu etnik adalah melalui sejarah, tradisi dan budaya kawasan geografi tertentu. Hasil hutan. Masyarakat yang tinggal di kawasan pedalaman, aktiviti yang mereka lakukan ialah memungut hasil hutan seperti akar kayu, kayu barus, rotan, kayu cendana, damar dan buah-buahan. Contohnya ialah akar kayu dan akar cendana boleh dijadikan sebagai ubat tradisional. Rotan boleh dijadikan sebagai kursi dan bakul untuk mengangkut buah-buahan. Lilin yang diperbuat daripada lemak haiwan merupakan sumber cahaya mereka pada waktu malam. Pertanian di sumber sungai. Masyarakat boleh bertani dan bercocok tanam kerana adanya sumber air seperti sungai. Sumber air sangat penting untuk tanaman untuk menyuburkan tanah dan tanaman. Selain menanam pokok dan buah-buahan, masyarakat juga dapat menjual hasil tanaman mereka di pasaran. Contohnya ialah tanaman yang boleh ditanam ialah pokok pisang, pokok tebu, ubi kayu dan sebagainya. Selain itu, mereka juga dapat menanam buah-buahan yang dapat mereka menjual di pasaran. Di sungai juga, mereka dapat menuai hasil tanaman mereka seperti sayur-sayuran mereka kerana adanya sumber air iaitu sungai.
dan mereka dapat membina rumah yang berdekatan dengan sungai kerana adanya sumber sungai. Okey. Yang ketiga, hasil lautan. Laut digunakan dalam nama-nama lautan yang dikelilingi daratan seperti Laut Island. Sementara lautan pula digunakan dalam nama-nama 5 bahagian seperti Lautan Pasifik. Budaya hidup di kawasan laut, contohnya rumahan di atas air menggunakan sampan dan bot kecil sebagai pengangkutan harian, menangkap udang, ikan dan hidupan yang lain. Kepentingan laut kepada manusia, mendatangkan sumber makanan, jalan pengangkutan dan perhubungan, sebagai sumber pendapatan kepada para nelayan. Okey. Penutupnya di sini ialah, jelaslah di sini kita dapat melihat bahawa persekitaran geofizikal mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Oleh itu, generasi kita hendaklah memartabatkan etika peradaban yang telah diajari secara turun-temurun sejak dahulu lagi, supaya rakyat Malaysia sentiasa mempunyai etika dan peradaban. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello, saya Bashir Syahrini, 17 DTK 21F1022. Hari ini akan membincangkan tentang persekitaran geofizikal. Pengenalan. Cabang sains mula jadi yang berkenaan dengan proses dan corak dalam persekitaran. Contohnya atmosfera, hidrosfera, biosfera dan geosfera. Bumi kerap dipisahkan kepada sfera atau persekitaran. Sfera utama sebagai atmosfera, biosfera, kriosfera, geosfera, hidrosfera, litosfera dan pedosfera. Penyelidikannya kerap bersifat antara disiplin dan menggunakan pendekatan sistem. Tanah Melayu memiliki iklim dan kedudukan geografi yang terlindung dari bencana alam. Melayu Deutero, bentuk rumpun etnik Melayu di seluruh kepulauan Asia Tenggara yang dikenali sebagai Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina. Bermula pada hujung zaman batu sehingga permulaan zaman gangsa, masyarakat dari Indochina dan daerah-daerah lain telah berhijrah ke semenanjung Tanah Melayu. Dikenali sebagai Melayu Pesisir atau Melayu Sejati dan Melayu Deutero. Mempunyai corak kehidupan yang lebih sistematik atau mendiami kawasan pesisiran pantai Winston 1961. Telah mempengaruhi jiwa tindakan Melayu untuk tidak bekerja kerana punca rezeki yang mudah. 1/7 keluasan Malaysia daripada keluasan ladang gandum di Amerika Syarikat. Geofizikal laut. Laut digunakan dalam nama-nama lautan yang dikelilingi daratan seperti Laut Island, sementara lautan pula digunakan dalam nama-nama 5 bahagian terbesar seperti Laut Pasifik. Kemasinan sangat berubah-ubah, lebih rendah dekat dengan permukaan dan muara sungai besar, dan lebih tinggi pada kedalaman laut. Walau bagaimanapun, perkadaran relatif garam terlarut tidak sangat berubah-ubah merentasi lautan. Kawasan pesisiran pantai juga sering dijadikan tempat pelacungan kerana keindahan pulau-pulau dan taman maritim yang terdapat di kawasan tersebut. Antaranya Pulau Pangkor di Perak, Pulau Sipadan dan Pulau Linggitan di Sabah. Kedalaman laut yang membolehkan para kapal untuk berlayar di sekitarnya. Lautan laut juga dijadikan kawasan perdagangan. Terakhirnya, ianya juga turut menjadi kawasan perikanan yang sangat strategik dan mendatangkan hasil yang lumayan. Antara kawasan perikanan yang terdapat di Malaysia adalah Semporna di Sabah dan Kemaman di Terengganu. Budaya hidup di kawasan laut.
Perumahan di atas air menggunakan sampan dan bot kecil sebagai pengangkutan harian, menangkap ikan, udang dan hidupan laut yang lain. Sosioekonomi sebagai tempat pelancongan antaranya Sabah dan Terengganu, menjual hasil tangkapan laut, mengeksport dan membekalkan bekalan makanan laut secara segar dan juga sejuk beku di sekitar laut, menjual barangan hiasan yang diperbuat daripada mutiara silver lip. Kepentingan laut mendatangkan sumber makanan sebagai sumber pendapatan kepada para nelayan dan sebagainya. Sumber perikanan seperti di kawasan Semporna di Sabah dan Kemaman di Terengganu. Sumber air utama kepada hidupan di laut, di bumi. Jalan perhubungan dan pengangkutan. Kawasan rekreasi, penyerdahan suhu. Geofizikal laut telah memainkan peranan penting kepada manusia. Terdapat banyak kawasan di bumi yang dilitupi dengan kawasan laut. Ini adalah sumber rujukan. Sekian, terima kasih.